Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Assalamualaikum semua. Hai, bersama Cikgu Helda lagi dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 4. Baiklah, pada video cikgu yang lalu, kita dah belajar topik garisan, sudut dan bulatan. Cikgu juga dah terangkan ciri-ciri bulatan, istilah-istilah dalam bulatan, bagaimana menentukan pusat bulatan dan lengkuk, dan bagaimana melukis bulatan terterap dalam segitiga dan pada segitiga. Murid-murid juga telah diminta menyiapkan latihan pengukuhan dalam buku modul JKT tingkatan 4. Jadi, hari ini dalam video kali ini, cikgu kongsikan jawapan bagi latihan tersebut. Jom kita tengok. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 26. Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan. Namakan istilah yang betul bagi A, B, C dan D. Okey. A betul-betul pada tengah-tengah bulatan dan ini disebut sebagai pusat bulatan. Jadi tuliskan di sini pusat bulatan. Okey, B. B adalah lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Okey, sekarang C. C ni dia menunjukkan satu anak panah yang menunjukkan daripada hujung bulatan ke hujung bulatan yang melalui pusat. Ini adalah diameter bulatan. Dan D menunjukkan separuh diameter bulatan, kita sebut sebagai jejari bulatan. Okey, dah selesai soalan nombor 26. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 27. Okey, rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan. Namakan istilah yang betul bagi P, Q, R dan S. P. Okey, P dia menunjukkan di dalam ruang. Di dalam ruang ini namanya tembereng. Okey. Tembereng. Manakala R yang membahagikan ruang tembereng ini kita sebut sebagai perentas. Perentas. Kadang-kadang murid keliru antara tembereng dengan perentas. Ingat ya, perentas adalah untuk garisan yang memotong. Garisan yang memotong, manakala tembereng adalah ruang dalam bulatan tersebut. Ruang yang dipotong oleh perentas. Itu kita sebut sebagai tembereng. Jadi jangan lupa, jangan confuse antara tembereng dengan perentas. Okey, manakala Q ni adalah ni lilitan bulatan lah. Q adalah lilitan bulatan sama macam B tadi. Manakala S adalah sektor. S adalah sektor. Yang ni ada sukuan. Sukuan ni apabila bulatan tu terbahagi kepada 90 darjah ataupun 1/4 kita sebut sebagai sukuan. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 28. Okey, rajah 7 menunjukkan satu bulatan. Tentukan pusat bulatan tersebut. Diberi satu bulatan tapi dia tak bagi tahu pusatnya di mana. Jadi kita nak tentukan pusat bulatan tu di mana. Okey, langkah yang pertama, kita bina satu garisan pada lilitan bulatan. Maksudnya kita bina perentas. Kita bina perentas. Kita bina dua. Satu lagi di sini. Dua. Saiznya terpulang. Okey, bebas nak buat saiz besar mana. Okey, apabila kita dah bina perentas macam ni, kemudian kita bahagi dua kan garisan perentas ini. Macam mana nak bahagi dua? Hari tu kita dah belajar macam mana nak bahagi dua garisan. Okey, ambil daripada hujung garisan yang menyentuh lilitan yang hujung dengan yang hujung ni. Okey. Letak di situ. Kita buat satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Kemudian alih ukuran, kita punya jangka lukis, ukuran jangan ubah. Dan satu di atas, satu di bawah. Okey. Kemudian kita buat garisan yang menyambungkan kedua titik. Okey.
Okey. Kemudian satu lagi. Untuk perentas yang kedua pun buat macam tu juga. Okey. Satu di atas, satu di atas, satu di bawah. Kemudian satu lagi. Satu. Okey, jadi titiknya yang ni tadi. Yang ni dengan yang ni. Kita sambung. Okey. Kemudian dua garisan pembahagi yang bersentuh dengan yang satu, yang ni satu. Okey, yang sentuh dengan dua-dua garisan tadi, ini adalah pusat bagi bulatan tersebut. Kita labelkan sebagai O. Dah dapat. Okey. Itu adalah pusat bulatan. Sekarang kita tengok soalan nombor 29. Soalan nombor 29, rajah 8 menunjukkan satu lengkok. Tentukan lengkok pusat tersebut. Sama juga macam soalan nombor 28 tadi. Kita bina dua perentas. Macam tu. Satu. Kemudian satu lagi. Kemudian kita bahagi dua garisan perentas tersebut. Buat lengkok atas, buat lengkok bawah. Okey, ukuran jangan ubah. Okey, kemudian buat garisan. Okey, kemudian satu lagi pada perentas yang kedua. Macam tu. Okey, kemudian dah dapat sambungkan garisan. Titik dengan titik ni sambung. Okey, ini tempat persilangan antara dua garisan penengah bagi perentas tadi. Itu adalah pusat bagi lengkok. Kita labelkan sebagai O. Dah siap soalan nombor 29. Baik, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Sekarang kita ada soalan nombor 30. Okey, soalan nombor 30. Bina satu bulatan berjejari 35 mm berpusat di P. Okey, sekarang kita ada titik P dan titik P ni adalah pusat bulatan berjejari 35 mm. Jadi kita ambil pembaris. Kita ambil jangka lukis, kita ukur 35 mm. 35 mm. Ambil ukuran pada pembaris. Lepas tu letak jangka lukis yang dah dalam ukuran 35 mm pada titik P. Kemudian terus buat bulatan. Okey, sekarang kita dah dapat bulatan berpusat P dengan jejari 35 mm. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 32. Okay, soalan nombor 31 dulu. 31. Okey, 31. Bina satu bulatan berdiameter PQ. Kalau tadi dibagi titik P, dibagi pusat kan, sekarang dibagi diameter pula. Jadi untuk soalan nombor 31 ni, bila kita nak bina bulatan, kita perlu bahagi dua diameter PQ ni. Jadi kita bahagi dua. Ingat gunakan kaedah nak dapatkan pembahagi dua garisan. Sebelum ni kita dah belajar. Okey, letak jangka lukis yang tajam tu dekat Q. Kemudian buat satu lengkok di atas, satu lengkok di bawah. Kemudian pindah jangka lukis pada P pula. Satu lengkok di atas, satu lengkok di bawah. Okey, sekarang kita sambungkan dua titik dalam satu garisan. Okey, tak perlu panjang pun tak apa, kita buat tengah ni je. Gitu. Itu je sebab kita nak tentukan pusat bagi bulatan. Jadi kita dah dapat pusatnya di sini. Terus ambil jangka lukis. Okey, ambil jangka lukis berpusatkan pada titik O yang kita dah dapat tadi. Kemudian jejarinya OP ataupun OQ. OP ataupun OQ. Kemudian terus buat bulatan. Macam tu. Dah dapat. Okey, senang sahaja. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan 32. Soalan 32. Bina satu bulatan yang melalui titik P, Q dan R yang diberi.
Okey, bina satu bulatan yang melalui titik P, Q dan R yang diberi. Okey, dia beri 3 titik. Titik P, titik Q dan titik R. Kemudian dia suruh kita bina satu bulatan yang melalui ketiga-tiga titik tersebut. Okey, langkah pertama kita kena buat garisan terlebih dahulu. Maksudnya kita gariskan sama ada PQ, QR ataupun PQ dengan PR. Sebab kita nak buat perentas. Ingat, kalau kita nak lukis bulatan tadi, kita perlukan 2 garisan perentas kan. Jadi kita buat 2 garisan ni pun dah cukup. Kita ambil PQ ni, gariskan, dan satu lagi kita ambil P dengan R. Okey. Keluar pula mata dia. Okey. Gitu. Ni bagi terang sikit, nanti ternampak. Okey, gitu. Okey, kita dah dapat 2 garisan perentas. Kemudian macam tadi juga, bahagi 2 kedua-dua garisan. Okey, letakkan dekat sini. Satu. Dan yang ni pun sama. Atas, bawah. Okey, sekarang kita dah dapat. Kita buat garisan. Yang ni dengan yang ni. Gariskan. Kemudian yang ni yang kedua tadi. Okey. Jadi titik pertemuan adalah di sini. Ini adalah pusat bulatan. Kita labelkan sebagai O. Kemudian kita letak jangka lukis yang tajam pada titik O. Jejari OP ataupun OR. Dan terus buat bulatan. Gitu. Dah dapat. Senang saja kan? Okey. Sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 33. Okay, soalan 33. Rajah 9 menunjukkan satu segitiga PQR. Bina satu bulatan terterap lilit pada segitiga itu. Okey, bulatan terterap lilit pada segitiga itu. Bulatan. Okey. Jadi yang ni pun sama juga. Kita dapatkan perentas, kita pilih, boleh ambil PQ dan PR ni, kita boleh ambil 2 garisan ni, kita bahagi 2. Okey, kita bahagi 2 macam tadi. Konsep dia sama sahaja. Konsep dia sama. Okey, dapat macam tu. Dan pindah pada P pula. Situ. Okey, kita dapat satu garis penengah. Ni. Kemudian P dengan Q. Bahagi 2. Nak kecilkan pun tak apa. Okey, gitu. Dan pindah. Dan sambungkan garisan ni. Okey. Titik pertemuan di sini. Ini adalah pusat yang kita labelkan sebagai O. Kemudian perpusatkan O, jejari OP atau OR atau OQ, kita buat bulatan. Juga ambil OP, OR, OQ. Okey, sekarang kita dapat buat bulatan. Nampak tu? Senang sahaja. Okey, senang saja nak bina bulatan. Kita ada soalan nombor 34. Soalan nombor 34. Rajah 10 menunjukkan satu segitiga PQR. Bina satu bulatan terterap dalam segitiga tersebut. Okey, kali ni dia nak kita bina bulatan di dalam segitiga. Okey, di dalam segitiga. Jadi apa kita perlu buat? Okey, untuk yang soalan 234 ni, kita perlu bahagi
sudut. Kita pilih sudut mana? Kita boleh ambil P dengan R. Kita boleh ambil sudut P dengan R. Kita bahagi 2. Okey, jadi ambil jangka lukis. Pusatkan P. Buat satu lengkuk pada sudut. Begitu. Kemudian bahagi 2. Macam tu. 1. Dan di sini 1. Begitu. Okey. Kemudian kita buat garis. Okey, dah dapat garisan. Nampak tak? Cikgu terangkan sikit. Aku tak nampak dalam video. Okey, kita dapat garisan. Kemudian kita buat satu lagi di sini pada titik R. Kita bahagikan sudut. Okey, begitu. Okey. Lepas tu buat garisan. Okey, titik pertemuannya di sini. Bermakna di sini adalah pusat bagi bulatan. Kita labelkan sebagai O. Kemudian jari kita nak ambil daripada mana? Ambil O ke P ke? Bukan ya. O ke P. Kita ambil jari itu. Okey, kita letak jangka lukis kita pada titik O. Okey, titik O. Kemudian kita dapatkan satu lengkuk pada garisan P dan R ni. Gitu. Pakai satu lengkuk. Okey, jadi kita dapatkan dua titik kan. Sini 1, sini 1. Okey. Kemudian daripada ni kan kita akan dapat dua titik ni, kita bahagikan garisan ni. Ni kita labelkan sebagai X lah. Ni X, yang ni Y. Kita bahagikan garisan XY kepada 2 lah. Sebab kita nak dapatkan garisan serenjang sebenarnya. Okey, sebenarnya kita nak dapatkan garisan serenjang. Jadi kita buat satu lagi di belah bawah. Kemudian sini satu lagi. Ukuran tak ubah lah, sama. Bukan kan? Kemudian terus saja sambung titik yang ini dengan titik yang atas tadi. Yang apa, titik O ni. Terus sambung ke garisan ni, ke titik yang kita baru dapat. Okey. Bermakna kita akan dapat di sini garis serenjang lah. Kita akan dapat garis serenjang di situ. Jadi kita labelkan sini sebagai M. Jadi kita boleh ambil jejari dari OM. Okey, kita ambil jarak jejari ialah OM. Okay, letak jangka lukis dekat titik O. Jejari OM. Ukuran di OM. Kemudian kita buat bulatan. Okey. Dah dapat. Senang saja untuk lukis bulatan ni. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 35. Okey, 35 diberi titik. Okey, bina satu bulatan yang melalui titik P, Q dan R yang diberi. Bina satu bulatan yang melalui titik P, Q dan R yang diberi. Okey, yang ni macam soalan tadi juga. Dia bagi kita 3 titik. Kemudian dia suruh kita bina bulatan yang melalui titik. Okey, jadi kita buat garisan perentas bagi kedua ni. Kita ambil ni Q dengan P sebagai perentas yang pertama. Kemudian P dengan R ni sebagai perentas yang kedua. Dan bahagi 2 pada titik R. Bahagi atas 1, bawah 1. Kena besarkan sikit. Padam balik. Tak sampai tadi bukaan dia. Okey, jadi kita besarkan sikit ni. Kita pun jaga lukis. Kemudian kita buat lagi sekali. Atas 1, bawah 1. Kemudian tukar. Ada titik P. Atas 1, bawah 1. Dah dapat. Kemudian kita sambungkan titik. Gitu. Kemudian yang ni pun sama. PQ pun
Kita buat garisan serenjang. Atas, bawah. Sini pula. 1, 2. Okey, dah dapat, kita sambung. Okey. Jadi titik persilangan antara garisan serenjang 1 dan garisan serenjang 2 adalah di sini. Lempelkan sebagai O. Kemudian berpusatkan pada titik O. Terus buat bulatan dengan jejari OP boleh, OQ pun boleh, OR pun boleh. Okey. Dah siap untuk soalan nombor 35. Sekarang kita tengok soalan nombor 36. Untuk soalan nombor 36, rajah 11 menunjukkan satu segitiga PQR bina satu bulatan terterap lilik segitiga tersebut. Okey. Kalau kita tengok, segitiga ni adalah bersudut tepat. Okay. Test dengan pembaris. Sebelumnya ni kita test. Sudut tepat 90 darjah. Bermakna di sini pada titik P ni dia sebenarnya adalah 90 darjah dia punya sudut. Okey. Bila sudut 90 darjah macam ni, maksudnya kita nak cari pusat bulatan tu senang saja. Okey, bila sini 90 darjah bermakna pada garisan R dan Q ni adalah diameter bulatan. Okey, pada hipotenus ni iaitu R dan Q ini sebenarnya adalah diameter bulatan. Jadi diameter bulatan nak tentukan pusat, bahagi 2 sahajalah garisan ni. Kita bahagi 2 saja, kita dah dapat tentukan pusat bagi bulatan. Jadi kita bahagikan Q dan R ni, garisan QR. Okey, macam tu saja. Bahagi 2. Itu dapatkan dia punya titik atas dan bawah. Kemudian kita sambung. Kita dah dapat sebenarnya pusat bulatan tu berada di sini. Labelkan sebagai O. Kemudian berpusatkan pada O. Okey, pusatkan pada O. Jejari OP boleh, OR boleh, OQ pun boleh. Cikgu ambil OP. Okey, OP, tarik buat bulatan. Okey, dah siap. Senang saja. Okey, kalau kita dapat segitiga yang bersudut tepat 90 darjah. Okey, sekarang kita tengok pula soalan nombor 37. Okey, soalan 37. Rajah 2 menunjukkan satu segitiga PQR bina satu bulatan terterap dalam segitiga tersebut. Okey, hak ni dia nak kita buat bulatan di dalam segitiga macam soalan nombor 34 tadilah. Okey, yang ni kita kena bahagikan sudut. Bahagikan sudut kepada 2. Jadi cikgu ambil sudut P dengan sudut R. Okey, pada sudut P kita buat lengkuk. Kemudian kita bahagikan sudut kepada 2. Yang ni pun sama. Pada titik R kita buat lengkuk. Kemudian bahagikan kepada 2. Okey. Sekarang kita sambungkan titik ini ke titik P. Kemudian sambungkan titik yang kedua ni ke titik R. Okey, titik pertemuan antara pembahagi sudut P dengan R adalah di sini. Bermakna ini adalah pusat bulatan. Kita labelkan sebagai O. Kemudian jejari. Okey, jejarinya ialah kita letak jangka lukis yang tajam ni dekat titik O. Kemudian kita buat satu lengkuk
pada garisan PR. Macam tu. Okey. Kemudian kita dapat 2 titik kan. 1 titik di sini, 1 titik di sini. Okey, jadi kita pindah kita punya jangka lukis yang tajam ke titik yang pertama. Kita buat lengkuk di sini pula. Ukuran yang sama jangan ubah. Letak pula di sini. Buat satu lengkuk lagi. Gitu. Bila dah dapat macam tu, kita sambungkan titik yang kita baru dapat ni dengan titik O. Okey. Bermakna di sini adalah 90 darjah dan sini kita labelkan sebagai M. Jadi jejari adalah OM. Jejari adalah OM. Jadi kita ambil jangka lukis, berpusatkan titik O, jejari OM. Jadi kita boleh bina bulatan di dalam segitiga. Okey. Begitu. Dah siap. Okey, jadi cikgu harap semua boleh faham lah. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.